lebih kurang macam ni. Jadi kita akan go through soalan ni. Okay, so soalan pertama ialah use the Young modulus density chart of figure 1 kat bawah ni to identify material with both modulus E larger than 50 gigapascal and density dia, rho dia less than 2000 kilogram meter cube. Okay, so sekarang ni dia nak you cari, identify material. Maksudnya dia nak you kenal pasti bahan yang memenuhi dua syarat ni. Bila ada N ini maksudnya kena penuhi dua-dua ni. Kalau O baru salah satu lah. So sekarang ni E mesti lebih daripada 50 GPa, gigapascal. So sekarang ni kita tengok balik chart kita. So figure 1 kita adalah modulus density. So betul lah, modulus density. Okay, so sebab dalam SB chart ni ada banyak chart. So nanti trik nak jawab final exam tengok dulu. Yang modulus density, so sama tak kat sini? Okay, yang modulus density. Okay, betul. And the second one ialah check unit. Dia kasih kat sini GPa. So dekat sini pun GPa. Then should be okay lah. And dia kata mula-mula lebih daripada 50. So kita cari dekat sini dulu. So kalau 50, 10, 20, 30, 40, 50. Lebih kurang kat sini lah. Lari lah saya punya ni. Then you ambil garisan. Saya dah buat siap-siap Okay, you insert. Kalau you dah print out tu, you boleh ambil pembaris you. Then you boleh gariskan lah 50 melintang macam ni. Okay, that's mean kalau dalam CES software tu, kalau you insert je ni, yang bawah ni semua akan jadi grey lah. Maksudnya tidak memenuhi. Yang atas ni je yang akan ada still warna lagi. Okay. Lepas tu, syarat kedua dia adalah density dia kurang daripada 2000 kilogram meter cube. Sekarang ni kita tengok pula kat sini. Sekarang ni unit tak sama. Sekarang ni ini adalah megagram per meter cube. Ini adalah kilogram per meter cube. So kalau daripada kilo nak tukar kepada mega, macam mana? Macam mana? Letak orang ni. Macam mana? Adik-adik tahun 1 pun tahu. Macam mana? Ni abang-abang kakak-kakak tahun 3 mesti lagi tahu. So daripada kilo lebih kecil daripada mega. So that's why kita darab negatif 3. So kalau 2000 kilo kepada mega, dia akan jadi 2 megagram per meter cube. That's why saya tandakan ini 1, sini 2. So saya buat garisan tegar naik atas. So sekarang ni you dah ada dua area ni, satu sini, satu sini. So dekat area mana yang you nak cari material? So bila dia kata E dia lebih daripada 50, maksudnya kat mata atas ni lah. Density dia kurang, maksudnya dia nak yang lebih ringan. Maksudnya ke sini lah. Kalau ke sini dah makin berat. Lebih ni 10 semua ni. Dia nak kurang daripada 2. So research area you akan jadi area sini sahaja. Maksudnya material di sini sahaja memenuhi syarat 50 GPa dan 2000 kilogram per meter cube. Kat sini 2 megagram per meter cube lah. So nanti dalam final exam jangan lupa tukar. Kalau dalam final exam keluar soalan macam ni, unit density jangan lupa tukar kepada megagram, daripada kilogram kepada megagram. So kalau kita tengok kat sini, material yang fulfill adalah magnesium alloy, CFRP alloy. Maksudnya 2 ni je yang memenuhi syarat modulus lebih daripada 50 GPa, gigapascal dengan density kurang daripada 2000 kilogram per meter cube. Okey, faham tak? Kalau saya laju bagi tahu. Faham tak? Okey, kejap. Mana tadi?
Marteh. Tanya Tami, apa tu jalan kerja? Jalan kerja tak perlu tunjuk. Sebab you dah tahun 3, so saya assume you penukaran daripada kilogram kepada megagram tu basic knowledge untuk you lah. Okay? Cuma jangan nanti panik dalam final exam. Tiba-tiba tengok chart dia kat sini sampai 10. Tak ada ribu-ribu. Lepas tu tanya. Lepas tu nanti raise a question. Cakap chart salah lah, apalah. Tapi sebenarnya tak tengok unit. Berlaku Sebab mungkin final exam student mungkin tak cukup tidur. So panik. Lepas tu dia tengok kat sini 2,000. Sini sampai 10 je. Okay, so please aware dengan unit. Itu yang saya nak tekankan dalam tutorial ni. Please aware unit. Macam mana nak buat garisan dan macam mana nak select material. So you dah dapat 2 jawapan lah. So sila tulis lah. Sebab jawapan ni saya tak share. Answer scheme ni saya tak share. Okay. Sebab you nanti nak final exam nanti you nak study balik you punya tutorial ni. So jawapan pertama adalah magnesium alloy dengan jawapan kedua adalah CFRP. So kita pergi kepada soalan nombor 2. So kalau saya laju bagi tahu Okay, use the Young modulus density of figure 1 juga. Masih lagi figure 1. Okay. Figure 1. To identify material with both a modulus E sama dengan ini sama dengan pula 10 GPa dengan density less or equal to 1000 kg per meter cube. Okay, sama juga proses dia. So saya tandakan yang ini, yang question nombor 2 ni dengan warna hijau ni So warna hijau ni, lari sikit dah. So warna hijau saya punya ni, saya letak kat sini 10 gigapascal. Okay, 10 lah. Just straight lah sebab dia punya unit sama, gigapascal. So sini kita just convert lah daripada megagram kepada kilogram per meter cube kepada megagram. So dia akan jadi 1. Sini 1. So you buat tegak lah. So sekarang ni you dah ada area kat sini juga. So dia kata sama dengan 10. So kawasan ni semua boleh pakai. Density dia kurang atau sama dengan kurang. Maksudnya dia nak ke arah sini lah. Dia tak boleh sini. Sini maksudnya lebih berat. Maksudnya dia nak berat material tu mesti kurang atau sama 1 kilogram. Maksudnya dekat sini. Okay. Tapi mesti memenuhi 10 gigapascal dan ke atas. So kalau kita tengok yang fulfill bila kat sini. Sini tak ada material. Sini semua tak ada material. Yang ada hanya sini yang green one ni. So yang fulfill adalah wood or grain. Kat sini. So itulah jawapan dia. Okay, boleh saya move kepada soalan nombor 2? Senyap je ni, risaulah saya. Boleh. Boleh Okay. Okay. So soalan nombor 2 tadi dah. Ni nombor 3 pula. Nombor 3. So choose any 3 materials that satisfy the characteristic of heavy. Dia nak berat dan stiff, kaku. Okay, bahasa Melayu punya lah. Dan alumina based on figure 2. Okay, so kita tengoklah. Strength. Okay, dengan density. Okay, here is density lah. Dia punya berat dengan strength dia. Okay, kekakuan dia lah. Okay, so dia kata dia punya reference-nya adalah alumina. So kita tahu dalam ni alumina adalah Al2O3. So siapa-siapa yang tak biasa dengan nama lain, bukan nama lain lah, simbol alumina, okay boleh tulis alumina adalah Al2O3. So alumina, so dia material tu mesti lebih berat dengan lebih kaku. Maksudnya strength dia lebih tinggi. So lebih berat. So here is our reference alumina. So kita tahu alumina dia punya
density dia okay. So kalau lebih berat, alumina kita punya reference kat sini. Okay, nak letak kat sini pun boleh. Dekat starting point alumina bermula. Okay. So first kita kata lebih heavy dulu Heavy maksudnya x-axis lah, density. So kita cari alumina, kita letak one garis dekat sini. So you boleh buat lah kalau you dah print out you punya tutorial tu. Okay. Maksudnya kita nak cari lebih berat. So material ni mesti ke sini lah. Maksudnya density semakin meningkat. Dengan lebih stiff, kekakuan. So kita akan buat y-axis. Here is the alumina punya, kita ambil yang minimum punya. So kita nak yang lebih tinggi kat sini lah. So bila kita gabungkan dua-dua syarat iaitu lebih berat dan lebih kaku, so material yang memenuhi syarat tu adalah di sini, yang di search area yang saya tandakan di sini. Okay, that's why material yang fulfill adalah tungsten carbide, tungsten alloy. Kalau kita tengok, okay, nickel alloy, steel, titanium alloy. Okay, so since dia nak 3, kalau dalam final exam you nak listkan semua pun boleh. So nanti saya akan check balik, saya hanya akan pilih tiga yang betul je lah. Okay, tapi kalau you tak nak tulis banyak-banyak, you just nak choose 3, you pilih je antara 3 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 material ni, just choose 3. Okay, okay, soalan nombor 4. Discuss the 3 characteristics of the materials that were chosen above. Maksudnya dia nak suruh you discuss ni. Apa sifat-sifat bahan ni? Okay, even dalam engineering material you dah belajar. Dalam dengan saya pun hari tu ada material properties yang kita revise balik engineering material punya ni. Okay, kita tahu here is metal group. Ni semua metal group ni. Bila metal group, apa sifat dia? The material are stiff due to their strong atomic bonding. Okay. The material are heavy due to heavier atomic weight. They are rigid in dimension and do not form easily under load. Okay. So ini adalah characteristic of material or material properties. Okay, clear Okay, kita pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Choose 3 material that have E more than 40 gigapascal, 40. Okay, and strength dia more atau equal to 1000 megapascal based on figure 3. Ni figure 3 yang modulus via strength. So dia tak bagi any reference material, dia just terus bagi data. So unit sama, so tak perlu penukaran unit, just terus masukkan je. Bila dia kata 40 GPA, you kira lah 10, 20, 30, 40. You buat satu garisan straight. Bila dia kata strength lebih besar ataupun 1000 MPa dulu, you cari dulu 1000. So 1000 kat sini, you buat straight line yang atas. Bila you dah ada penandaan pada x-axis and y-axis, dan baru you tengok balik soalan search area mana. So dia nak E lebih besar daripada 40. So dekat kawasan atas lah. Kalau E lebih kurang daripada 40 baru kawasan bawah ni. So E lebih besar daripada 40. So maksudnya area sini lah, atas ni. So all this material available. Dan syarat kedua adalah strength dia mesti lebih besar atau sama daripada 1000. Maksudnya dia nak material yang
kekuatannya tinggi. So maksudnya lebih daripada 1000. Dia nak material area sini. Dia tak nak material yang strength dia bawah 1000. Ni semua bawah 1000. So untuk fulfill dua-dua syarat ni, so ini adalah search area yang menepati. Maksudnya material area sini, E dia punya yang modulus lebih daripada 40 dengan dia punya strength dia, kekuatan dia lebih daripada 1000 megapascal. So kita tengok apa yang ada. So kita tengok dekat sini ada titanium alloy, okay? Sebab dia punya material ni dah terkeluar dekat sini ni. Titanium alloy. Okay, lepas tu dia ada steel sikit dah keluar kat sini pun. Kalau Cu alloy ni, you tengok walaupun dia punya nama dia dekat sini, tapi material dia dekat sini. So dia tidak valid. Okay, dia tidak valid. So sebab dia punya material ni di sini, di kawasan belah sini. So yang valid adalah material yang mesti terkeluar. Maksudnya dia ada masuk dekat kawasan ni. Okay, so yang valid adalah Pi alloy, CFRP, ada keluar sikit sini, dengan steel. 3. 1, 2, 3. Okay, clear kan? Macam mana nak cari material? Saya tak nak you keliru. Walaupun ada banyak nama kat sini, tapi mostly materialnya ada di sini. So you kena tengok, ada tak material tu dia punya tu terkeluar. So macam kat sini ada CFRP, ada keluar sikit ni, ujung-ujung ni. Kalau dekat steel ada kat sini. So kalau kita pakai CES software, senang. Kita just masuk je dua ni, dia akan automatic analysis untuk kita. Yang ini semua akan jadi grey ni. Okay, you dah buat lab, you tahu kan? You dah pakai jadi grey. So dia akan keluar yang ada warna je available. Tapi dalam final exam, you kena analysis sendiri. Okay, so you kena careful, tengok betul-betul, baru come out dengan jawapan. Okay, so salinlah jawapan ni. Nanti you nak buat reference, rujukan. Okay, kita dah ke soalan yang ke-6, yang terakhir. Cepat kita punya tutorial habis. Tak sampai setengah jam pun. Okay, so soalan 6, PFTE ini, PFTE. Okay, cari. Kalau dia bagi tu, cari dalam graf. PFTE is one of polymer material. So ini adalah polymer group. Okay, while alumina Al2O3 ni is ceramic material. Dia ada technical ceramic. Okay, referring to figure 4, inilah figure 4 ni, graph fracture toughness versus modulus. Calculate, dia nak suruh you kira, calculate whether the toughness G1C, dia ada bagi you formula ni. Okay, G1C sama dengan K1C squared over E of PTFE is larger or smaller. Dia nak suruh you tentukan. Dan alumina. So dia nak suruh you kira menggunakan formula toughness ni, G1C ni. Lepas tu dia nak you tentukan toughness toughness PFTE ni, polimer ni lebih besar atau lebih kecil daripada alumina. So macam mana kita nak jawab soalan ni? So benda pertama you kena buat ialah you kena cari material tu dulu dalam dalam graf. So soalan pertama sekarang kita tengok ni, PFTE here, alumina is here. Okay, so kita tahu x-axis kita adalah yang modulus, GPA. Okay, kita punya sini adalah fracture toughness, K1C. So benda pertama yang kita buat ialah kita ambil data. Kita ambil data. So find value from figure 4. Kita ambil sini. So contoh PTFE. Okay, PTFE, kita tengok fracture toughness dia. Sini fracture toughness adalah y-axis. Maksudnya you ambil, okay, you ambil sini, you bawa pergi sini.
you tarik pergi ke okay, macam ni, you tarik, okay. So you akan dapat lebih kurang sebab tu ada simbol ni. Simbol ni bermaksud approximately, lebih kurang 1.5. Okay, saya agak 1.5, lebih kurang. Okay. Lepas tu, untuk yang modulus, x-axis, so okay, untuk x-axis, okay, saya ambil 0.5, the maximum kat sini. Kalau you tengok 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 approximately lah. Sini 0.5. Okay, kalau you rasa nak ambil 0.4 pun tak ada masalah, permulaan. Okay, saya nak ambil N. 0.5 pun tak ada masalah. As long as bila saya check nanti dekat sini, dia masih lagi dalam PTFE punya value. Jangan you pergi ambil kat sini, letak kat sini pula. Okay. Ini dah I-normal punya value, dah tak valid lah. So, kita ambil dekat sini, PTFE. Right? So, sebab tu ada approximately 0.5. Sama juga, you buat juga untuk AL2 alumina. So, dekat alumina, kita akan dapat dia punya ni kita pakai value-nya approximately 3. Saya ambil kat sini untuk mudahkan. Okay? Approximately 3. Okay. And dia punya ni saya ambil dekat sini 300. Kalau you nak ambil kat sini, you ambil kat sini pun you akan sebab dia dekat sini tengah-tengah macam ni. So you nak agak 200 pun dah macam susah. So kalau you nak ambil kat sini, so dua-dua ni bila you letak, value-nya akan menghampiri ke 300. Okay? That's why saya ambil approximately 300. Yang modulus. Lepas tu, saya masukkan dalam formula. Okay, K1C squared over E. Untuk PTFE, saya ada 1.5 fracture toughness. So, K1C ni adalah fracture toughness. So, you masuk value fracture toughness ni. Kuasa 2 over E dia. E dia 1. E dia 0.5. Okay. So, value dia akan ubah.
4.5. Okay, so dia akan jadi 4.5 saya punya komputer ni payah sikit sebab dia dia tak detect nombor 4 Japanese pula. Okay, 4.5. So kita dapat untuk FE adalah 4.5. Dan bila kita masukkan alumina, okay, 1C dia adalah 3. So 3. Dengan dia punya E adalah 300. So kita masuk sini 300. So kita akan dapat 0.03. So jawapan you adalah FTFE is a higher toughness compared to alumina. Sebab FTFE dia punya tu adalah 4.5. Whereas alumina adalah 0.03. Okay, dengan tu selesailah saya punya tutorial. Okay, ada soalan? Selesai tutorial saya. So nanti you punya final exam lebih kurang lah macam tu soalan dia. So boleh tak? Okay, clear, good, alright. Saya risau ni. Sebab kita online saya risau kat macam mana lah student-student saya nak jawab soalan ni. G1C tu tak ada unit ke? Tak ada. Sebab dia dah potong-potong. Madam, untuk exam, banyak soalan kejap. Faham. Madam, untuk exam nanti figure density tu dia bagi ke? Ya. Untuk exam, figure-figure ni semua saya bagi. Ada banyak jugalah, ada lebih kurang berapa? 12 saya rasa graf SB chart campur tu. So nanti jangan keliru pula. Tengok betul-betul. Saya kata appendix mana, chart mana. Kejap lagi you confuse banyak-banyak chart. Ada 12 chart saya bagi dalam tu. Nanti jawab lain pula jawapannya. Dan penting untuk exam tolong bawa pembaris panjang. And baris panjang je lah saya rasa. Sebab you nak garis SB chart tu, chart tu semua. Untuk mid-sem exam masuk sampai chapter mana, madam? Nanti saya bagi tahu. Soalan pun saya tak buat lagi. Saya baru siap soalan final exam je. Okay? Saya baru selesaikan soalan final exam. So mid test saya belum buat lagi. Nanti kalau lepas naik cuti sem break baru kita ada mid sem, nanti saya akan bagi tahu. Okay, ada soalan lagi? Alright, kalau tak ada soalan, kita punya tutorial habis dekat sini. Alright, so thank you class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.